Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar wasyarril kufar wa min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalalil harami wa min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasughu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni nas'aluka bi barakati syarir fa antuhum ala dunya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya taqullah. Faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaitika ya arhamar rahimin. Allahumma inni nas'aluka bi barakati syarir fa antuhum ala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jumpa kita untuk yang terbaru untuk tazkirah hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di mahsyar insya-Allah. Ya, kita dah nak hujung tahun dah insya-Allah. Sampai pukul apa ya? 1. Sampai pukul 1. Insya-Allah. InsyaAllah hari ini kita dibagi peluang untuk tazkirah ya, sementara menunggu waktu Jumaat. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapatlah kita perisaikan, bekalkan sikit. Kita kongsi hari ini ayat-ayat Al-Quran yang ditadaburkan ringkaskan ya, InsyaAllah kita baca ringkas InsyaAllah. Sebelum kita mulakan surah Al-Fatihah. Ya. InsyaAllah saya sambung daripada kuliah subuh semalam, ayat 243 Al-Quran Al-Baqarah ayat 243 ya, kita terus baca. Maksud dia, auzubillahi minasyaitonirrajim, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedangkan jumlahnya mencapai ribuan kerana takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan kurniaan kepada manusia, tetapi kebanyakan daripada manusia tidak bersyukur. Ya, kita tengok ayat Quran ni. Ayat 243 Al-Baqarah. Siapa boleh refer? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha lazu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun.
Tidakkah kamu memerhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedangkan jumlahnya mencapai ribuan kerana takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan kurniaan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia daripada manusia tersebut tidak bersyukur. Ini bukan saya kata, ini ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 243. Kalau tak percaya sila buka sekarang, ya. Kita bacakan. Saya ambil daripada buku nota juzuk kedua My Quran Time, ya. Tak payah susah-susah tuan. Kita ni Allah bagi nikmat yang paling hebat sekarang. Allah hidangkan kita dalam keadaan COVID sekarang ni. Allah hadiahkan kita Al-Quran yang tidak sama keadaannya zaman Rasulullah SAW. Kita siap tadabbur, dah ditulis, dah dibentangkan dalam TV satu hari 4 kali setiap hari. Betul? 4 kali di TV, boleh ulang di YouTube, boleh ulang di Instagram, boleh diulang di Facebook. Maksudnya kita kena renung tuan-tuan, ya. Ayat 243 ni tajuk ringkasannya, jangan lari daripada berjihad, sesungguhnya mati itu pasti. Kalau kita mati sedang menghala ke masjid ini, ke surau ni, Allah matikan kita. Syahid tak syahid? InsyaAllah. Pasal apa? Kita keluar daripada rumah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita start kereta, kita jalan kaki, kita naik motor, kita naik basikal. Alhamdulillahillazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu sampai habis. Tambah lagi satu surah, satu ayat, Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Doa tuan-tuan, ya, doa. Kita tak ada lain nak bergantung tuan-tuan. Bergantung dengan siapa? Bukan dengan ketua kampung, bukan dengan Perdana Menteri, bukan dengan agung. Kita bergantung dengan yang maha agung. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kadang-kadang kita ni bergantung sangat dengan makhluk. Kita bergantung sangat dengan manusia. Kita bergantung sangat dengan kerajaan manusia. Kita bergantung sangat dengan kerajaan yang tak tahu nak katalah, ya. Tapi kita terlupa yang menjadikan kita, yang mematikan kita, yang menghidupkan kita, yang akan ranapkan dunia kita ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena renung tuan, ya. Ni ayat Al-Quran. Tolonglah rayu, pujuklah hati-hati kita, pujuklah keluarga kita, baliklah kepada Al-Quran, ya. Kita sebelum ni tak dapat pun hidangan Al-Quran setiap hari ada, betul? Tunggu tilawah Quran, tunggu orang mati, tunggu VIP mati baru dihidangkan Quran. Sekarang 4 jam satu hari, 4 kali satu hari, siap terjemah, siap tadabbur, siap ada perkataan, satu hari satu patah perkataan Arab yang diambil daripada ayat Al-Quran. Hari ni dah masuk juzuk ke-8 semalam, ya, juzuk ke-8, cerita pasal makanan, cerita pasal sains dan teknologi. Quran bukan rigid tuan-tuan. Quran ni membelasah semua apa yang ada dalam alam dan di akhirat. Cuma kita tak ambil tahu. Kita sibuk dengan fail kerja, kita sibuk dengan fail di office, kita tak sibuk fail kita yang di akhirat besok. Allahu Akbar. Tu. Balik pada ayat tadi, jangan lari daripada berjihad, sesungguhnya, ya, sesungguhnya, ya, sesungguhnya mati itu pasti. Kena ingat kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, dah pergilah dia, ya. Apa kata ulama tu, ya, mati itu dalam kelipan mata, tengah-tengah celik, tak pejam-pejam, tengah pejam tak celik-celik. Berlaku tak berlaku? Dah pun berlaku. Orang mati waktu tengah tidur, orang tengah celik, tengah tidur, orang tengah celik pun boleh mati. Dia tak boleh pejam mata dia, terbuka mata dia.
Balik pada ayat tadi, pada ayat ini Allah SWT membawakan kisah perjuangan di luar rumah, iaitu perang. Ia membawa kisah penduduk Bani Israel yang telah melarikan diri dari kampung halaman mereka dengan jumlah yang besar. Mengapa mereka melarikan diri? Jawapannya ialah untuk menghindarkan diri daripada kematian, yakni daripada ancaman wabak taun. Akan tetapi pelarian itu tidak menyelamatkan mereka daripada kematian, dan tidak berguna bagi mereka menghindari apa yang mereka takutkan. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa tidak ada seorang pun yang dapat lari daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita ni diingatkan, dulu diingatkan Bani Israel, kita ni diingatkan pula kita ni pun tak boleh lari pada bab kematian. Pasal apa? Kata Tuan Guru Ismail Kamus, apa dia kata? Kita ni calon-calon jenazah. Kita bakal jenazah. Betul tak betul? Kalau saya panggil, wahai calon-calon jenazah, boleh jawab tidak boleh jawab? Boleh jawab, betul. Memang kena jawab. Kita bakal jenazah, tuan-tuan. Tak kira apa umur, tak kira apa kita tua atau muda. Jangan sangka semalam budak 15 tahun mati, betul? Ya? Kes yang keberapa semalam? Ya? 15 tahun mati juga. Jangan kata orang tua saja mati, orang muda pun akan mati. Pasal dah tertulis, tuan-tuan. Ya? Cuma tak ditulis dalam surat beranak. Betul? Tak ditulis dalam surat beranak ataupun dalam IC. Cuma tulis hari lahir, happy birthday. Tu ditulis. Tarikh kematian nurse tak berani tulis. Pasal apa tak berani tulis? Nurse pun tak tahu, dia mati pun dia tak tahu. Tu kalaulah kalau Allah buka hijab, ditulis tarikh kematian kita, agak-agak macam mana, tuan-tuan? Agak-agak macam mana? Tak payah tunggu COVID, tuan-tuan. Ya, tak payah tunggu COVID, tak payah tunggu penyakit tersebar. Dia tahu kematian dia, dia pasti ke masjid, dia pasti ke surau. Pasal apa? Bimbang mati dia sudah hampir. Dia tulislah, contoh. Ditulis tarikh fulan bin fulan sekian hari sekian, 25 Disember 2020, contoh. Waktu 1 hari bulan Disember, apa dia buat? Bukan 1 Disember, tuan-tuan. Ya, balik aja dia terus ke masjid, tuan-tuan. Bimbang ke mana? Bimbang kematian dia, takut tak siap, takut tak cukup persiapan. Kena pula lagi seminggu. Ke mana haji? Surau. Surau mana? Ada niat. Kenapa selalu sangat masjid? Lagi seminggu. Tu, nampak? Cuba renung, tuan-tuan. Pasal apa? Dia tahu tarikh kematian dia. Cuma sekarang kita ni leka pasal apa? Buat-buat tak tahu bab mati kita. Pasal apa? Kita ni tak lama, tuan-tuan. Ya, kata Rasulullah SAW, sabda dia, umatku umurnya 60 hingga 70 tahun saja. Macam saya dah masuk 55 dah, tuan-tuan. Tinggal berapa tahun lagi, tuan-tuan? Allah, tuan-tuan. Kalau ikut sabda Rasulullah SAW, tinggal 5 tahun lagi. Nampak? 5 tahun. Nampak? Kena pula yang dah 60, 70, 80. Macam mana, tuan-tuan? Tu Allah sayang kita. Allah bagi bonus tu bonus. Masa yang hebat. Masanya yang kata orang putih, please utilize. Tolong pergunakan masa yang ada ni. Balik pada kitab tadi, maknanya kita tak boleh menghindari daripada bab kematian. Contohnya zaman dulu wabak taun. Wabak sekarang tak diketahui macam mana. Sebab tu, tuan-tuan, janganlah cari pasal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pujuk hati kita balik pada Allah, balik pada Al-Quran.
Kita tak tahu akan datang akan jadi. Yang sekarang kita hadapi ni pun kita tak tahu. Tak diceritakan pun Tok Wan kita, Tok Cu kita ke, tak cerita pun. Nenek kita, moyang kita tak cerita pun keadaan yang berlaku sekarang. Kita tahu tak yang akan datang? Kita tak tahu. Ni dah datang lagi yang hebat lagi virus yang di Europe, di UK. Kita tak tahu. Takut. Bimbang apa? Bimbang Allah ratakan kita ni. Pasal apa? Kedegilan kita yang amat sangat ni, Allah ratakan kita senyap-senyap. Smart punya, very cool punya mati senyap. Tidak ada havoc, tidak ada peperangan, tak ada apa, senyap. Benda ni Allah pernah buat, pernah waktu dulu, tapi secara jerkah. Saya tak ingat kaum Nabi Saleh, Allah jerkah suara daripada langit, rata jerit satu suara daripada langit, dijerit sampai mati semua. Tu kena renung kita. Janganlah sampai kita ni dijerkah ataupun disenyapkan macam tu saja. Allah boleh buat tuan-tuan. Cuma Allah ni tunggu taubat kita. Kita kadang-kadang susah. Allah dah tunjuk Quran, dan itu pun kadang-kadang susah nak renungkan Quran. Mohon tuan-tuan, baliklah pada Al-Quran, baliklah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peringatan daripada Al-Quran. Dikatakan walaupun mereka tidak dapat melarikan diri, walaupun mereka dapat melarikan diri, tetapi mereka dapat lari daripada Allah Ta'ala, tidak dapat lari pada Allah Ta'ala. Maka dengan kekuasaan dan kebesarannya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudiannya matikan mereka kesemuanya. Namun mereka telah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini semua kerana doa daripada seorang Nabi, seperti yang telah disebutkan oleh sebahagian besar ahli tafsir. Dulu ada zaman, ada Nabi, dia boleh selamatkan kita ni dah tak ada siapa nak selamatkan. Kita ni, Nabi kita dah habis dah wafat Rasulullah. Cuma doa Nabi yang ada. Cara yang terbaik kita ikut, taat Allah, taat Rasulullah. Kemudian ada tak kompas dia? Ada Al-Quran. Tolong tuan-tuan, pastikan kita dapat dengan Quran. Ini juga telah menunjukkan bahawa betapa mulianya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sentiasa memberikan kurnianya kepada manusia. Seharusnya kita perlu sentiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya itu. Akan tetapi hari ini nikmat yang diberikan bukan menambahkan lagi kesyukuran, bahkan telah digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keingkaran manusia bukan bab Yahudi saja, bukan Bani Israel ya. Dengan kita pun sama tuan-tuan. Kita ingat perangai Israel hebat, perangai kita pun hebat. Kita dikejutkan baru ini dengan makanan yang tak halal. Kemungkinan dah 40 tahun kita tak makan yang tak halal tuan-tuan. Cuba renung tuan-tuan. Saya pun tersentak bimbangnya kita. 40 tahun dah ditulis dalam surat khabar, betul? Allah, bukan nak buat isu-isu, tak kena sentak diri kita. Kemana kita sebenarnya? Betul lah kata orang tua-tua dulu, tok wan kita ni kena tahu kita datang dari mana, kita nak ke mana sebenarnya. Allah dah bagi nikmat. Bani Israel dia bagi nikmat dengan makanan syurga, betul? Itu yang cerita pasal watini wa zaitu, dengan makanan sawar ni. Dia hebat dapat makanan dari syurga. Perangai tu kita buat pula sekarang. Allah bagi makanan yang sedap, Allah bagi makanan yang halal, memang halal. Tapi kita nak cari juga makanan yang haram. Boleh dia punya sampai hati. Satu Semenanjung, satu Malaysia ni makan benda-benda yang Allah, tuan, sumber yang tak tahu datang dari mana. Tahu dia untung saja, tahu dia berniaga saja. Sampai kerana cucu, kalau dah 40 tahun dah bercucu tak? Dah bercucu cicit dah. Kita pun dah hampir pencen dah. Makan benda-benda yang tak sepatutnya kita makan. Itu kadang-kadang kedegilan generasi-generasi, tak kira generasi sekarang ke generasi dulu, kedegilan pasal kemungkinan satu portion punca dia lah makanan yang tak sepatutnya kita makan. Kita makan benda yang haram, sumber yang haram. Dilepaskan pula makanan-makanan haram tu masuk ke dalam
Shock pula dengan yang halal. Allah, tuan-tuan. Nak makan apa tuan? Nak ke mana kita tuan-tuan? Sebab tu kita goyah. Tak kira siapa, goyah bila diterjah sedikit orang yang bukan Islam, orang yang kafir, orang yang Nasrani, orang Yahudi, diterjah sikit, kita goyah. Kita akan goyang. Silat-silat tumbang, ranap, dan hampir-hampir tumbang dan hampir-hampir ranap orang Islam itu. Ni Allah bagi C-19. Bila COVID datang, hikmah dia apa? Diselongkar satu persatu. Ni kena renung kita tuan. Betul, saya tahulah. Bab-bab yang mengerjakan bab rasuah ni terlalu dahsyat. Pernah kami tegur macam-macam, tapi tak dengar juga pasal sedapnya makan yang haram tu, mewahnya makanan yang haram tu. Sekarang Allah bongkar, Allah selongkar. Bukan apa, Allah sayang sahabat tu, Allah sayang orang tu, Allah sayang dengan kita. Sebab tu kita carilah jalan. Kita ada produk Islam, ada betul? Ada produk Islam, ada macam-macam makanan Islam kita. Kenapa kita tak selongkar, kita tak selidik, kita sebarkan? Baru ni Ustazah Asma Harun, dia joint venture dengan Ustaz Fauzi di Tanjung Karang. Nak buat lembu 101,000 ekor di 4 ekar tanah. Alhamdulillah. Macam-macam sebenarnya boleh buat, cuma kita ni leka sangat. Terlalu leka dengan internet, terlalu leka dengan TV, terlalu leka dengan hiburan. Sebab tu hiburan memang ada, tapi ada batas-batasannya. TV pun ada, tapi ada batas-batasannya. Sebab tu Allah bagi peluang sekarang ni, carilah yang halal. Pujuk sama-sama kita bab yang halal. Pasal apa? Kita tak lama lagi masuk kubur, betul? Bukan COVID je masuk kubur, kita pun akan masuk kubur. Tak payah tunggu COVID. Tak payah tunggu COVID-19. Tak, kita memang calon jenazah. Bila calon jenazah, cari jalan yang halal. Kalau tak makan yang halal, kedegilan memang hebat. Engkar dengan Allah Ta'ala terlalu hebat. Pasal apa? Makanan yang halal, kata Ustaz Somad ni, makanan yang halal ataupun haram ada dua. Bila masuk ke badan, yang halal confirm positif. Masuk ke darah, darah naik ke otak, otak akan confirm positif. Dia terima apa yang Allah perintahkan. Tapi kalau makan yang haram, sumber yang haram, masuk badan, jadi darah naik ke otak, sebelum ke otak ke jantung, pam naik ke otak akan bertukar jadi pam negatif. Benci dengan majlis, benci dengan berjemaah, benci dengan masjid. Tuan-tuan, kita ni makin lama makin jauh daripada masjid sebenarnya. Duduk pun jarang-jarang, betul? Allah, tuan-tuan, nampak balanya kita ni, dapat bala. Elok dulu saf yang rapat-rapat, kata Tok Imam. Sekarang Tok Imam tak cakap lagi dah. Tok Imam kena kata saf 1 meter 1 meter. Pasal apa? Degilnya dulu tak nak rapatkan saf. Allah bagi sekarang ni 1 meter 1 meter. Depan belakang 360 degrees 1 meter, betul? Masuk kena cek kat luar. Ingat kan dah bersih, dah ambil wuduk, kat luar kena ambil jangka suhu. Suhu awak apa? 37 atas, sila balik. Betul tak betul? Tu 37 ke bawah, sila. Tu. Ingatkan terus masuk, tak boleh sanitizer. Saya dah siap-siap dalam kereta dah sanitizer. Tak terdaya. Kulit tu tahan, mengelupas, kena sanitizer. Nampak? Nak masuk tu pun dijarang-jarangkan, dijarak-jarak. Pasal apa? Hukuman Allah kita kena terima, tuan-tuan. Memang buruk padahnya sebenarnya. Pasal kedegilan kita dulu tak nak imarahkan surau, tak nak imarahkan masjid. Lalu depan masjid sombong kita. Lalu depan masjid sombong. Kadang-kadang dia tak sombong, lalu depan masjid singgah. Ingatkan tahiyatul masjid, buang air. Allah, tuan-tuan, tak salah buang air pun, tak kena charge pun. Ada jaket tunggu RM1 ada? Tak ada. Masuk buang air, apa salah ambil wuduk, masuk dalam, apa kita buat? Solat tahiyatul masjid. Jangan sombong dengan nombor Allah. Tu pun kadang kita tak perasan tu, kesombongan kita, keingkaran kita. Ni Allah bagi maknanya ingatan kita. Allah sayang sebenarnya kita untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada ayat lagi, sebab lagi
Sedikit sekali di antara mereka yang bersyukur mengenal nikmat tersebut dan menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada pelajaran yang penting. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan kita hendaklah mensyukuri atas segala nikmatnya dengan berjuang untuk kebenaran. Kita ada peluang untuk cari pahala, kita ada peluang untuk cari masuk surga, kita perjuangkanlah. Contoh, sekarang kita nak perjuangkan makanan halal, betul? Jangan takut dengan siapa, takut dengan yang satu saja, takut dengan Allah Ta'ala. Perjuangkanlah, bantulah, supportlah. Tak nak buka kedai pun, belilah produk Islam, betul? Kita tahu dah. Kita nak hafal Quran, asyik makan makanan yang tak sepatutnya kita makan. Bila masa boleh hafal Quran? Memang tak boleh masuk. Pasal apa? Otak negatif, tak boleh terima. Pasal apa? Kita makan makanan yang negatif, makanan yang tak sepatutnya kita makan. Tu kata Ustaz Somad. Sampai bila kita nak makan makanan yang tak sepatutnya kita makan? Sampai bila? Ni baru dah selongkar. Allah selongkar. Allah hantar immigration, Allah hantar polis, Allah hantar penguatkuasa. Selongkar. Ada yang tak halal. Allah kepada tuan-tuan, sayangnya Allah Ta'ala kepada Malaysia, tuan-tuan. Ya, maksudnya diperingatkan kita. Rupanya selama ni aku makan benda-benda yang tak sepatutnya aku makan. Tu. Boleh makan makanan yang tak sepatutnya makan. Daging khinzir, boleh tak kita makan? Boleh. Kalau apa? Darurat. Itu pun proportion kata, cukup untuk mengelakkan kematian. Lapar yang amat sangat. Orang Yaman makan daun sekarang. Tu boleh tahan lagi. Kalau babi lalu dia tak tahan lagi. Tu dia makan daun lagi. Ada benda yang boleh makan. Di Yaman tengah makan daun, tuan-tuan. Musim sejuk, di Syria macam-macam. Kita ni macam mana? Tu ya, boleh makan yang haram tu sepatutnya, tapi dengan kadar yang tahan kematian. Janganlah sedap teruskan pula. Tu payah juga tu. Pasal apa? Nafsu makan pun hebat juga. Tu kena. Pasal apa? Dia biasa tak berhenti makan, betul? Pagi, subuh makan lagi, pagi pukul 10 makan lagi, tengah hari makan tengah hari, petang pukul 3 pisang goreng lagi, kan petang minum petang pula, malam makan malam, tengah malam makan lagi. Allah tuan, nikmat Allah Ta'ala. Tu kena-kena kita. Mesej yang disampaikan dalam ayat ini ialah apabila diturunkan suatu wabak di suatu tempat, tidak boleh untuk keluar dari tempat tersebut. Inilah ketentuan daripada sunnah Nabi. Tidakkah ada seorang pun yang dapat menghindarkan atau lari daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran untuk kita ni. Bukan saya cerita, ini daripada ayat Al-Baqarah. Maksudnya bila ada berlakunya macam sekarang ni, wabak ni, bila dikerahkan kita jangan keluar, tolong ikut. Kerahkan kita ikut peraturan, tolong ikut. Ini bukan apa? Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian tidak ada seorang pun yang dapat lari pada takdir Allah SWT. Dah tertulis. Maksudnya kita jangan nak mengelak, nak melawan Allah SWT. Yang kedua, kesempurnaan kuasa Allah SWT dengan mematikan yang hidup dan menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati. Itu maknanya Allah tu maha berkuasa. Bila-bila saja Allah boleh ambil kita, tak kira siapa. Tu kadang-kadang kita makan buah. Saya ambil daripada My Quran Time juga. Bila makan buah kita boleh petik buah, betul? Sedap makan mangga, makan durian, makan mangosteen. Mangosteen tu mangosteen. Orang Pulau Pilah cakap mangosteen, betul? Apa dia? Manggis tu. Petik, makan, buka fresh, putih. Kita petik, sedap. Patutnya kita ingat yang bagi mangosteen tu siapa, yang cipta mangosteen siapa. Bukan pasal makanan tu sedap, memang sedap pasal Allah yang bagi. Tapi yang mencipta makanan tu siapa? Allah Subhanahu. Tu bila dia cipta kita boleh petik. Tapi kena ingat, bila dia petik kita, habis. Betul? Petik apa? Petik nyawa kita, habis. Cukup masa dipetik nyawa kita. Allah tuan-tuan, kata orang Jawa ni kita musafir. Betul? Kita musafir betul? Kita ni mampir saja. Datang ke kampung Malaysia Tambahan ni kita mampir saja.
cukup saja masa kita pun pergi ke tempat lain, ke satu alam yang dipanggil alam barzakh, alam akhirat. Allah tuan, ni punya persinggahan. Tapi sebelum kita nak diambil, sebelum kita pergi, kita mesti ada bekal. Salah satu bekal Al-Quran. Dikatakan Al-Quran ni salah satu untuk menyelamatkan kita besok. Masuk ke kubur, satu benda perisai yang paling hebat adalah Al-Quran. Amal tuan-tuan, kata tuan guru, surah Al-Mulk sebelum tidur. Nak tidur tu amalkan Quran. Jangan tidur dengan remote TV, jangan tidur dengan remote handphone, dengan WhatsApp. Berhentilah, berhenti, offkan WhatsApp, buka Al-Quran. Ada tak dalam handphone Al-Quran? Ada tuan-tuan, siap ada terjemahan, siap ada tertulis semua poin-poin dia. Bacalah Al-Mulk, salah satu perisai yang paling hebat. Hebatnya Al-Mulk ni, kita dijaga daripada dihimpit tanah liang lahat. Kita ni semua ada potensi untuk dihimpit liang lahat. Pernah tengok tak liang lahat? Kena pergi tengok. Ada orang mati, pergi tengok, jenguk macam mana liang lahat. Dalam Facebook pun tulis, siap ada gambar macam mana liang lahatnya. Yang menulis tu hebat juga. Nak mendakwah, baguslah, nak mengingatkan kita. Bimbang pasal apa? Gelap. Gelap, segelap-gelap. Setahun sekali orang menziarah dia. Saya baru balik last week, tengok kubur ibu saya. Macam tu tak bergerak pun. Di situ juga ada orang, tak ada orang. Yang ramai ada dalam tanah. Yang ziarah belum tahu. Kita sebagai anak, janganlah, ada masa, adakanlah masa ziarah kubur. Bukan untuk ziarah mak je. Kita ni, kita bagi salam, betul? Bagi salam dekat ahli kubur. Kita akan datang kejap lagi. Tak lama lagi aku akan masuk ke dalam kampung ni. Tu kampung tu kampung baru. Sini kampung Malaysia, betul? Kubur kampung baru. Tu kena renung kita untuk mengingatkan kita. Boleh lagi? Ya. Okey, yang ketiga, Allah SWT juga memberikan nikmat kepada yang kafir, orang kafir, sebagaimana di dalam ayat, sesungguhnya Allah mempunyai kurniaan terhadap manusia. Akan tetapi nikmat Allah kepada orang-orang kafir tidak sama seperti nikmat yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Kerana nikmat Allah kepada orang-orang mukmin adalah nikmat yang bersambung di dunia dan di akhirat. Adapun nikmat yang diberikan pada orang kafir hanya di dunia saja. Untungnya kita makan nikmat Allah Ta'ala, makan pula yang halal, terbawa terus ke dalam akhirat. Dia tak ada berhenti di dunia saja. Sebab tu carilah makanan yang halal, makanan yang nikmat yang halal. Ada sumber, ada panduan. Jangan kita cari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, orang yang bersyukur. Ini poin daripada ayat tadi. Orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan manusia adalah sangat sedikit. Sebagaimana ayat, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Sebab itu kita diingatkan untuk sentiasa mengingati nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan mensyukurinya. Kita ni kebanyakan susah nak bersyukur. Tu maksudnya tak ada bab syukur. Tadi saya ikuti Ustaz Nur Hisham Padang. Ustaz Nur Hisham Padang pagi tadi live dengan Dr. Najib. Dr. Najib betul? Yang UiTM dulunya pengarah. Cerita pasal infak untuk masjid Bandar Tasik Kesuma. Sampai takat hari ni dah 12 juta. Target dia 20 juta. Sejak COVID dia mulakan itu, daripada bulan Ramadan itu sampai sekarang dah terkumpul 12 juta. Allah tuan-tuan. Sebab hebatnya orang Malaysia, hanya dah balik pada Allah Ta'ala. Bukan calang-calang orang, bukan orang yang hebat pun. Yang hebat tu sampai 50,000, 100,000. Cikgu je, kerja cikgu je. Pencen dia kata dia tak tahu nak ke mana. Dah COVID ni, dia bimbang dia masuk kubur, dia bimbang dia masuk ke liang lahat, dia bimbang tak cukup bekal dia
Yang ada sekarang dia ada duit. Memang berat tuan-tuan, nak keluarkan 50,000, nak keluarkan 100,000, yang paling hebat 200,000. Dia bimbangkan bab tu, tak ada bekal. Apa yang dia buat? Dikeluarkan duit dia semua. Dia tak kira walaupun dah penjen, dia keluarkan duit dia semua bukan untuk melancong, bukan untuk pergi ke mana, tapi dia keluarkan infak untuk masjid tersebut. Memang berat nak buat, berpeluh nak keluar. Kita RM1 pun berpeluh, betul? Kita RM10 pun berpeluh. Ataupun terbagi RM50 pun siap takbir. Betul tak betul? Kan saya cerita dulu kes tu, tok guru saya cerita, tong lalu transparent. Dia biasa bagi RM1 hari Jumaat, RM1. Satu hari tercampur duit RM50. Tong transparent, masuk RM50, termasuk nak ambil malu, takbir dia, Allahu Akbar. Tu nampak, berpeluh dahi, kemungkinan demam seminggu. Tu nampak sayangnya duit, betul. Tapi cikgu-cikgu ni tak sayang duit. Dia bimbang masa dia tak cukup, dia bimbang bekalan dia tak cukup. Dia boleh bagi serah walaupun keadaan peluh kemudiannya, tapi bila dia dah bagi saja 100,000, 50,000 masuk untuk masjid Bandar Tasik Kesuma, tenangnya hati dia, leganya hati dia. Dia tak bimbangkan yang dalam di dunia. Dia rasa tak ada masalah. Bila Allah jemput tu, dia tak bimbang. Pasal apa? Dia dah ada bekal yang hebat. Kita kadang-kadang terlupa bab-bab tu tuan-tuan. Infak, sedekah. Janganlah sayang duit, jangan bimbang duit tu tak cukup. Kita terlupa ayat Allah Ta'ala. Apa dia? Ayat 1,000 dinar. Betul? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jangan sangka memang rezeki yang tak disangka-sangka. Kata Ustaz Samsul Debat, dia bawa adik-beradik, bawa kerabat dia ke Mekah. Memang berat nak bawa, nak belanja, tapi ada peluang dia nak belanja. Bila belanja, selepas 3 bulan Allah balik bayar. Allah bayar balik apa yang dibelanja kepada adik-beradik. Kita kadang-kadang dengan adik-beradik berkira, dengan orang tua pun kadang-kadang berkira. Tu kadang-kadang kesilapan banyak yang kita lakukan. Tolong kita awasi bab syaitan non-stop. Bila duit banyak dalam berkepuk dalam akaun, syaitan bisik, sayang. Kita terlupa masa kita tinggal sedikit, masa kita suntuk. Bila suntuk, mati kita tiba-tiba, tinggal tak duit tu? Tinggal. Duit akan tinggal. Menyesal? Memang menyesal tak sudah, pasal kita dah masuk dalam liang lahat yang amat gelap. Tu, batu ada duit, ada harta, cari. Ni kita Allah ada bala sekarang ni, ada COVID-19, ada peluang untuk infak, ada peluang untuk pahala yang hebat. Apa salahnya kita keluarkan satu hari RM10, RM20. Jangan tunggu Jumaat saja. Ni hari-hari, betul? Tak lama kita, jangan tunggu Ramadan. Takut tak sempat Ramadan. Ada orang mati tak dan Ramadan. Kita ni ada peluang hari Jumaat, kita cari jalan, teruskan. Kata Tuan Guru Harun Din, apa dia kata sebelum dia meninggal? Bersedekahlah, ya? Jangan tunggu kaya nak bersedekah. Bersedekah, berinfaklah sampai jadi kaya. Yang penting kaya di sana. Di sini tak ada masalah. Sini cubaan saja. Ya, balik pada kitab. Sikit lagi, merupakan tabiat, ya, merupakan tabiat manusia apabila lari daripada kematian, dan hendaknya seseorang sentiasa bersiap siaga terhadap sesuatu, ya, sesuatu yang dia takuti, iaitu kematian, kerana dia tidak tahu bila kematian tersebut akan datang menyebutnya. Ni manusia ni macam itulah, bimbang dengan bab mati. Dia tengok adik-beradik mati, bimbang dia, aku bila pula. Dia tak kira sulung, betul? Dia tak kira bongsu, dia tak kira tengah. Cukup masa, habis. Ada tak ayat dia? Pagi tadi Tok Imam baca surah Sejadah tak? Ada tak surah Sejadah? Ada satu ayat. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Betul? Tu ayat tu. Cuba tengok terjemahannya. Malakul maut follow kita, tengok muka kita, kenal muka kita. Cuma Allah tak perintah. Bila Allah perintah, dia terus cabut nyawa kita. Tu malaikat Israel, bukan Israel, Israel, ya, malakul maut. Cukup masa, habis.
Budak-budak sekarang kata games over. Betul. Zaman sekarang main game. Bila games over, boleh buat balik? Tak boleh. Games budak-budak tu bolehlah repeat balik, betul? Kalah tetap kalah, menang tetap menang. Tapi kalau games over yang mati ni, tak ada dia. Ya, macam main bola, sudden death. Kan? Tambah masa pun draw lagi. Ya, akhirnya buat satu pilihan sudden death, betul? Satu pasukan skor je, berhenti tak? Berhenti terus. Macam itulah kita bila mati saja, games over. Ya. Apa benda stop, tak ada apa lagi lah. Infak ke, nak sembahyang sunat ke, nak kuliah, nak tazkirah, nak sembahyang Jumaat, tak adalah. Ni pesan, pujuk sahabat-sahabat kita. Sini sampai berapa orang boleh sembahyang? 1/3. Betul? Tu. Ya, bagilah. Kalau kadang ada yang tak dapat peluang lagi sembahyang, maknanya ada yang masih lagi tak berpeluang, kasihan. Jangan, saya pesan, jangan sibuk dengan kroni-kroni. Ni kadang-kadang ada berlaku, ada orang mengadu saya. Kadang-kadang kroni dia ya boleh repeat sembahyang next week. Boleh, padahal boleh lari pergi ke Putrajaya, boleh lari ke Seremban, boleh lari ke mana-mana, betul? Seremban boleh lagi, Negeri Sembilan boleh lagi. Maksudnya bagi peluang yang mungkin tak mampu nak jalan jauh, bagilah peluang. Beradil. Kena ingatlah, takwa tu tak boleh, takwa tu mesti dia di mana-mana. Sampai saya baca semalam satu ayat takwa tu, nak bercerai pun cara bertakwa. Suami ceraikan isteri yang dicerai tu pun terima cara takwa. Suami yang menceraikan tu pun dengan cara takwa, takut dengan Allah Ta'ala. Nampak? Sampai ke tahap tu Allah ajar kita nak bercerai tu, talak 3 ke, talak 2 ke, talak 1, ada bab takwa tu. Jangan dibiarkan. Ni bila bagi peluang orang nak sembahyang Jumaat, jangan dipilih-pilih kawan dia, kerabat dia, kroni dia. Jangan. Ingat, Allah soal besok. Ni pastikan. Bukan nak mengata, saya kata terus. Betul? Bagi tahu. Jangan. Ada berlaku, ada orang mengadu kat saya macam-macam, tak dan. Dia tengok orang tu sampai 3 kali boleh sembahyang situ, dia tak ada peluang. Habis dah 5 minit lagi. Okey. Yang akhir sekali, kisah ini adalah sebagai suntikan kepada kaum muslimin untuk berjihad kerana takut dengan kematian, dan meninggalkan jihad tidak akan menyelamatkan, tidak akan menyelamatkan mereka daripada kematian, andai itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab jihad ni terus, bukan bab perang aja, tapi kita bersatu untuk menangkan Islam, satu untuk membantu orang Islam, itu pun jihad. Cari jalan untuk kita berjihad, cari jalan untuk terus menangkan Islam, menangkan Allah Ta'ala, menangkan Rasulullah, menangkan kitab Allah Ta'ala. Cari jalan tuan-tuan. Quran Nabi perjuangkan Quran tu sampai kita boleh baca ni. Ni dah juzuk 2 lah. Sekarang dah 8 juzuk. Kita boleh baca, boleh tulis, tadabbur. Siap keluar lah buku, nota, boleh beli. Zaman Rasulullah tak ada Allah, tuan, Nabi terpaksa perang, Nabi terpaksa ramai sahabat-sahabat mati syahid nak menangkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Kita tak payah perang, tuan-tuan, baca, faham, apply kan. Nampak? Tu kerja kita sebenarnya. Boleh, tuan-tuan? Tu antaranya bab hijrah yang patut kita renungkan. InsyaAllah takat tu kot, kita siap-siap untuk sembahyang Jumaat. Mana yang baik, yang terbaik daripada Allah SWT. Saya mohon tuan-tuan doakan anak saya 3 orang di Turki, masih lagi tengah pulun nak habiskan kitab Quran. Dah habis dah 30 juzuk, hafal dah 4 orang dah habis. Yang 3 di Turki tu sedang habiskan kitab alim. InsyaAllah yang bongsu akan balik pertengahan tahun depan, yang 2 lagi akan balik. Semua perempuan sana. Sana dah dekat 2 juta COVID kes. Tapi dia orang Turki hebat jaga anak-anak Malaysia ni, hebatnya sayang anak-anak Malaysia ni, dia jaga betul-betul macam anak raja. Kita mohon doakan, memang hebat dia punya COVID di sana. 2 juta lebih, dekat 2 juta dah. Seorang lagi nak ambil stamp. Mohon tuan-tuan doakan bulan 3 ni, insyaAllah dia nak ambilkan stamp. Quran dah habis, insyaAllah. Mana yang baik, mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon besok kita jumpa secara offline macam ni, boleh? Kita doa pada Allah Ta'ala, kita onkan kuliah kita. Tak kira apa benda berlaku, obstacle, ilmu, majlis ilmu, jangan saya je, ustaz-ustaz lain pun jemput lah. Maksudnya mudahkan
Ya biarlah ada keberkatan masjid, keberkatan penduduk, keberkatan taman dan kampung Malaysia insya-Allah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طول أعمارنا وسهل أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وأن الشر منا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la hadika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abluka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta tahassanna biz jabaru wa tasamna bi malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma bismillahillazi la yadurru ma asmi azab bismillahil kafi bismillahil muafi bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wala fis samai wa samiu alim. Bismillah ala nafsi wa dini, bismillah ali ahli wa mali, bismillah ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tadaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.